Nama Nadir Al-Nuri bukanlah satu nama yang asing dalam misi kemanusiaan membantu rakyat Palestin di Gaza sejak tahun 2013. Malah Nadir juga dikenali sebagai individu yang berperanan dalam urusan sesiapa sahaja yang mahu masuk ke Gaza. Terbaru, Nadir membuat teguran tentang isu pendakwah terkenal Ustaz Abid Liu bersama pasukannya masuk ke Gaza yang kini sedang viral. Menurut beliau, teguran itu bukan atas dasar perasaan iri hati atau memperlekehkan perjuangan seseorang, namun dibuat atas dasar kasih sayang agar dapat dijadikan iktibar oleh pasukan Abid Liu, semua yang terlibat serta dirinya sendiri. Berikut merupakan 5 teguran beliau terhadap pasukan Abid Liu yang ditulis menerusi telegram miliknya. Yang pertama, pasukan Abid Liu tidak memaklumkan keadaan di Kairah mencetuskan kerisauan. Beliau berpendapat pasukan Abid Liu sepatutnya memaklumkan tentang keadaan mereka di Kairah atau Kairo, Mesir. Namun beberapa minggu mereka tidak berkongsi sebarang perkembangan sehingga Abid Liu sendiri muncul di Instagram pada 12 Jun lalu memaklumkan keadaan selamat dan baik-baik sahaja. Kata Nadir, tempoh sepi itu dilihat mencetuskan kerisauan rakyat Malaysia dan media. Selain tim Abid Liu di Kairo, saya cuba beberapa kali untuk berhubung dengan tim Abid Liu untuk mendapatkan perkhabaran tetapi tiada sebarang maklum balas, sehingga rakyat Malaysia dan media menjadi risau tentang kehilangan hero Malaya. Selama sebulan tim Abid Liu terus sepi, timbul beberapa spekulasi keselamatan terancam dan sebagainya. Walaupun hakikatnya ia jauh dari kebenaran, tim Abid Liu dimaklumkan rakan-rakan di Kairo masih di bilik hotel boleh pergi bersia-sia di kawasan pelancongan Husain dan melawat piramid sambil menunggu usaha agar diberi kebenaran memasuki ke Gaza, tulisnya. Yang kedua, pembelian bantuan sepatutnya dibeli di Gaza dan bukannya di Kairah. Menurut Nadir, dia telah memaklumkan kepada media tentang cara terbaik memberi bantuan ke penduduk Gaza adalah dengan membeli barangan keperluan dalam pasaran Gaza. Jika barangan dibeli dari Kairah, ia menyukarkan proses membawa masuk bantuan tersebut ke Gaza seperti yang pernah dialami oleh kebanyakan pertubuhan badan bukan kerajaan NGO seluruh dunia sebelum ini. Amat terkejut bila mana saya melihat di media sosial pembelian barangan bantuan 4 lori yang dibeli di Mesir untuk dibawa masuk ke Gaza. Persoalan lain pula timbul di mata masyarakat bagaimana barang-barang yang sudah dibeli di Kairo tersebut. Adakah bantuan ini sudah berjaya masuk? Setahu saya ia masih lagi tersadar di Mesir beserta bantuan-bantuan lain yang tidak dibenarkan masuk lagi pun. Bukankah ia satu pembaziran? Saya menyeru pihak tim Abid Liu untuk berani tampil memberi pencerahan dan penjelasan supaya tidak timbulnya bibit-bibit fitrah yang lain, tulisnya lagi. Yang ketiga, perkara kecil disalah erti. Menurut Nadir, ada ayat daripada percakapannya mencetuskan salah faham pihak Abid Liu sehingga dia menerima layanan kurang baik ketika menyambut pasukan itu tiba di Gaza. Beliau berkata Abid Liu juga berjalan jauh daripadanya dan tidak menegur ketika duduk bersebelahan. Saya ditolak wakil Kementerian Luar berada di barisan hadapan menyambut rombongan itu dan apabila turun dari bas, sebahagian tim bersalam sedangkan separuh lagi termasuk Abid Liu berjalan jauh daripada saya. Abid Liu yang duduk di sebelah langsung tak menegur, tak menghulurkan tangan untuk bersalam dan barangkali kerana kepenatan tergesa-gesa untuk bangun semula. Saya tidak menyangka bahawa dengan sepatah ayat yang disalah tafsir sebagaimana disebutkan oleh PA Abid Liu, saya langsung tak diberi peluang untuk bercakap dengan tim dan Abid Liu dan yang disebutkan kepada saya oleh seluruh tim hanya 2 ayat sahaja iaitu jangan buat live dan delete semua gambar, kongsinya lagi. Yang keempat, kehadiran 3 hari sukar untuk meninggalkan kesan. Nadir mendakwa kehadiran pasukan Abid Liu di Gaza hanya memakan masa 3 hari dan ia disifatkan terlalu singkat untuk meninggalkan kesan. Saya juga hanya menenangkan pasukan yang menguruskan mereka dari Persatuan Bulan Sabit yang mengadu tim susah diurus dan meminta dilaksanakan projek yang tidak logik dalam masa yang singkat. Betul seperti apa yang disebutkan, mungkin Malaysia tahu tentang kehadiran mereka di Gaza, tetapi untuk bumi Palestin, kehadiran 3 hari pastinya sukar untuk meninggalkan kesan. Satu sahaja berita aktiviti yang dijalankan mereka yang saya jumpa dikongsikan di akhbar tempatan atau lebih tepat grup telegram tempatannya dengan janji sumbangan $250,000 untuk membangunkan Muzium Perjuangan Palestin di Gaza, suatu projek yang saya selut dan pastinya menunggu pelaksanaan oleh rakyat di sini, tulisnya. Dan yang terakhir, yang kelima, pasukan Abid Liu beri kesan kepada pihak lain. Menurut Nadir, kaedah yang digunakan pasukan Abid Liu memasuki Gaza memberi kesan kepada NGO lain kerana sebelum ini kebanyakan NGO berjaya masuk melalui cara bersama Miles of Smiles. Namun, kini mereka terpaksa menggunakan cara baru dengan membayar syarikat harga yang tinggi. Kenapa kaedah tim Abid Liu memberi kesan besar kepada NGO lain? Kerana kalau sebelum ini banyak NGO boleh masuk melalui cara lama bersama Miles of Smile, kini mereka terpaksa menggunakan cara baru dengan membayar kepada syarikat dengan harga yang tinggi. Ini kerana hasil desakan dan kesungguhan pihak kerajaan membuat kerjasama Malaysia-Mesir hanya untuk melepaskan misi tim Abid Liu berjaya masuk ke Gaza tidak kira berapa pun kos yang perlu dibayar tanpa menghiraukan kesan besar selepas itu. Hasil desakan tersebut, mereka berjaya masuk dengan syarat penggunaan khidmat syarikat hala untuk masuk. Syarikat hala bukan rahsia untuk penduduk Gaza. Khidmat tersebut boleh digunakan oleh sesiapa sahaja yang mampu membayar kosnya iaitu $1,200 seorang untuk orang tempatan bagi perjalanan masuk dan keluar ke Gaza dan dengan bayaran tersebut akan mendapatkan layanan istimewa tanpa perlu berhenti di banyak checkpoint dan berhenti di bottleneck merentas terusan Suez yang biasanya mengambil masa 2 ke 3 hari untuk dilalui.
Untuk orang luar, pastinya bayaran yang dikenakan lebih mahal, lebih-lebih lagi kalau hendak diberi layanan VVIP dengan iringan kenderaan berperisai dan sebagainya, tulisnya. Dalam pada itu, Nadir memohon pihak Abid Leo tampil memberikan penjelasan tentang beberapa perkara yang disebutkan, termasuk sumber wang yang dibelanjakan untuk dibayar ke syarikat hala, penginapan dan barangan sumbangan. Terima kasih kerana sudah menonton. Kalau anda suka konten-konten dalam channel ini, jangan lupa untuk berikan like, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.